Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadha an-nabiyyin karim. وحبيبنا وشفيعنا وارزقنا ومولانا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah, kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin semata-mata untuk mendatangkan kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat akal, nikmat masa. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut semata-mata untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan ketaatan kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan menyambung kembali bacaan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, iaitu petunjuk hamba-hamba yang inginkan kepada petunjuk yang hakiki, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita baca, apa yang kita tempuhi di alam kitab ini, kitab ini benar-benar mengajar kepada kita tentang keperluan kita. Tentang keperluan seseorang yang beriman. Tentang keperluan seseorang yang mengaku muslimun, iaitu yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kebenaran, sejauh mana perkara yang patut ia ikuti dalam kehidupan ia berkelana di atas muka bumi ini. Maka yang selama-lamanya yang akan hidup hanyalah di negeri akhirat. Maka keperluannya telah disebut oleh pengarang kitab ini, dan kita jadikan di antara sebagai rujukan, sebagai laluan jalan kepada kehidupan kita. Baik, pada malam ini kita akan menyambung kembali, masih lagi berlegar kepada tajuk bab yang berkaitan dengan soal kematian. Bagaimana kita menempuh kematian, walaupun di antara kita, bukan di antara kita, yang orang di belakang kita dah ada pengalaman mati, kita belum ada pengalaman mati. Tidak, kan ada orang ini yang ada pengalaman mati, kan? Jadi apa yang diceritakan di sini adalah berdasarkan kepada kefahaman, pemahaman yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya kita dapat mengharungi, dapat mengharungi kematian tersebut, kematian yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kronologi kepada kehidupan kita, iaitu selepas kehidupan, selepas kematian, bagaimana rangkaian laluan tersebut yang kita akan hadapi. Sebab itu di situ disebut tentang golongan yang mendapat kecelakaan, tentang golongan yang mendapat kenikmatan.
Golongan yang mendapat kenikmatan ini adalah golongan-golongan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan yang mendapat kecelakaan adalah mereka yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa mereka hidup di atas muka bumi ini. Jadi di sini ada dua jalan. Mana satu yang akan kita tempuh? Kan? Semuanya terletak kepada diri kita. Ikhtiar kita. Mana yang kita tempuhi? Baik, daripada orang ataupun jiwa seseorang yang menempuh ketaatan, maka ia sebelum menempuh ketaatan, ia akan bertemu dengan hidayah daripada Allah. Maka hidayah daripada Allah Ta'ala ini akan didapati bagi mereka yang berusaha mencari. Itu di antara perkara yang kita kena ingat. Baik, di antara jalan-jalan hidayah, kita mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran dengan kita ingin mengetahui. Dengan cari jalan untuk kita mengetahui, dengan kita menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu di antara jalan-jalan untuk kita berusaha mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kuliah yang lepas, bacaan yang lepas mengingatkan kita tentang bagaimana keadaan kita ketika kita berada dalam sakaratul maut. Yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan dugaan. Mungkin sebelum tersebut kita tergolong di kalangan orang ahli masjid, ahli surau, orang yang rajin menuntut ilmu. Tapi kesudahan ia, kan, bila kita bertemu dengan fitnah yang cukup dahsyat, yang diceritakan oleh ulama, yang dinakalkan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Adakah kita mampu untuk menempuh jalan-jalan fitnah tersebut? Kan? Sebab itu di antara solusinya doa yang untuk kita tempuhi alam yang cukup banyak fitnah. Kalau kita berjaya, alhamdulillah. Yang bimbang kalau tak berjaya. Maka solusi yang disebut di sini seperti yang diajar oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa dia. Kan? Ramai orang duk cari macam-macam doa, hak power, doa kuat, doa itu. Tapi kita lupa doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyelamatkan kita di alam sakaratul maut. Itu yang kita kena ambil perhatian tentang benda-benda tersebut. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ia juga dianggap sebagai doa yang cukup hebat, yang dipanggil sebagai sayyidud doa. Yang sering kali saya sebutkan, mungkin di sini saya pernah sebutkan tapi untuk peringatan. Apabila sering kali kita mendengar, pepatah Arab ada menyebut, bila satu perkara yang sering kali kita ulang, maka ia akan melekat di dalam hati kita. Apa dia? Kan, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu kisah yang berlaku di kalangan sahabat. Kan, seorang sahabat ni diminta kepada Allah, ya Allah, engkau himpunkanlah azab seksamu di negeri akhirat, seksalah aku di atas muka bumi ni, gantikan. Sebab dia tahu azab akhirat dahsyat. Sebab itu dia minta kepada Allah agar Allah Ta'ala gantikan hukuman di akhirat dengan dunia. Kemudian dia ditimpa satu malapetaka sehingga dia koma, tak sedar. Kemudiannya lagi Rasul Nabi SAW datang ziarah dia. Nabi bertanya kepada ahli dia, kenapa ni? Kan, dia kata, ya Rasulullah, dia berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar seksaan di akhirat digantikan ia di atas muka bumi ni. Koma. Kan, bila dia koma ni, tak tahulah roh dia keadaan yang macam mana. Tapi bila kata Rasulullah dengar ungkapan tu, Rasulullah kata janganlah sampai tara tu. Itu di antara mafhum. Nabi kata janganlah sampai macam tu doa. Dia kata doa kepada Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang sering kali kita baca cukup memadai dengan doa ini. Untuk menggantikan, minta kepada Allah menggantikan azab sengsara di negeri akhirat. Banyakkan doa ini.
Kan? Doa ni di antara doa yang hebat. Tetapi seringkali dilupa dan dilalai oleh orang ataupun orang Muslim. Kan? Kita kena ingat ini doa di antara doa yang hebat. Baik menyelamatkan kita di satu alam yang kita tidak tahu bagaimana keadaan dia. Baik kita sambung dan daripada. Tengok no. Kan? Dan daripada Ibnu Majah. Ibnu Majah. Dengan isnadnya yang sahih lagi sabit. Maksudnya Ibnu Majah menyebut satu hadis yang sahih, yang kuat, yang sabit, yang diangkatkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sandarkan kepada Nabi hadis tersebut kan. Katanya iaitu sabdanya Nabi, iaitu kan, hadir malaikat, yakni tak kala hendak naik nyawa hamba Allah. Maksudnya ketika mana seseorang berada dalam sakaratul maut, nyawa nak diangkat, Allah Taala utuskan 2 orang malaikat. Kan kita sebut pergi faham bahasa ni 2 orang malaikat. Malaikat tu bukan orang, tapi yang kita nak sebut 2 malaikat. Kan tak lagi payah pula. Orang hari ni pantang sebut silap sikit. Dia tu dia kata 2 malaikat, orang pula dah. Kita nak bagi faham 2 malaikat. Tetapi mungkin bahasa ini kan nak bagi faham kepada orang tentang 2 orang malaikat. Kan, tetapi malaikat ini bukan orang. Tu kena faham. Baik, malaikat 2 orang didatangkan, hadir malaikat. Yakni tak kala hendak naik nyawa hamba Allah. Kan? Maka jika ada ia, kan ada ia. Tuan, saya baca kitab ni di sini, saya pakai orang kata terjemah agak luar kalau kata ikut pengajian kalau pondok ni. Kan, maka jika ada ia siapa? Ia hamba yang nak mati. Mungkin lambat no. Kalau saya terjemah tu terjemah bebas nah. Baik, jika ada ia seorang tadi ni orang yang soleh, orang yang baik, soleh. Soleh ni lawannya toleh. Toleh ni orang yang tak baik. Kan bahasa Arab ni dia unik, dia dekat nak sama-sama. Tawakal, tawakul. Tawakal orang yang berusaha dan juga bertawakal kepada Allah. Tawakul orang yang tidak berusaha, menyerah bulat-bulat kepada Allah. Kan dekat-dekat nak sama. Baik, orang yang soleh berkata mereka itu. Kan mereka itu siapa dia? Malaikat tadilah. Malaikat kata, keluar olehmu ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan maksudnya datang malaikat tadi ni yang cabut nyawa tadi ni, di antaranya malaikat rahmat berdamping dengan malaikatul maut. Kan kalau kata malaikat maut datang, mungkin ada rasa kegerunan. Tengok-tengok malaikat rahmat yang datang bersama dengan malaikat maut. Allahu akbar, seronok kita. Kan? Baik, kemudiannya lagi memanggil ya ayyuhan nafsul mutmain, wahai jiwa yang tenang. Kan? Tengah kita duk gusar ni tenang, macam orang sakit bersangat sabar, tenanglah kan. Kan maksudnya dalam keadaan kita yang takut tersebut diseru dengan seruan yang baik, wahai jiwa yang tenang. Hai nafsu yang mutmain, yang ada ia di dalam jasad yang baik. Maka nyawa yang baik tadi ni, nafsu yang baik tadi ni berada dalam jasad yang baik. Kan? Sebab itu kalau seseorang itu baik, jasadnya juga baik. Tidak ada dia roh dia jahat, tapi jasad dia jahat, roh dia baik. Tak ada istilah. Kan? Tak ada istilah yang macam tu. Baik, maka di dalam jasad yang baik, keluar olehmu akan tempat yang kepujian dan suka olehmu dengan roh dan raihan, dan Tuhan itu redha kepadamu. Wahai jiwa yang tenang, kan keluarlah engkau, kan keluarlah engkau dalam keadaan tenang, dalam keadaan suka, dalam keadaan engkau gembira, dalam keadaan dan raihan dengan penuh dengan wangi-wangian. Dan Tuhan itu redha, jangan risau. Allah Ta'ala redha. Nampak tak? Bila orang berada dalam sakaratul maut ini, dia baru tersedar. Nak mati dah, amalan. Dalam keadaan yang kegelisahan. Dia tak tahu apa nasib dia.
Tiba-tiba bila dia dipanggil roh tersebut, kan, roh tersebut dipanggil dan menyatakan bahawa Tuhan engkau redha akan engkau. Allahu Akbar. Itu di antara nikmat yang cukup besar yang akan didapati oleh orang-orang soleh. Dapat berita gembira, hang keluar, jangan risau, Tuhan redha hang, kata dia. Kan, malaikat. Baik kepadamu tiada dimurkai, tiada dimurkai, tiada dimurkai, tiada dimarahi kamu. Maka sentiasa dikatakan baginya yang demikian. Perkataan orang kata apa? Nak bagi tenang hati, nak bagi seronok, tenang sentiasa. Kan perkataan yang disuruh oleh malaikat, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang berada jasad yang baik, wahai manusia insan yang baik, keluarlah engkau kepada keredaan Allah. Allah Ta'ala redha akan engkau. Kan Allah Ta'ala tak murka. Bukan setakat Allah Ta'ala sebut dan Allah Ta'ala redha, tapi disebutkan lagi engkau Allah Ta'ala redha dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tara tu pujukan daripada malaikat kepada hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung tuan-tuan jadi orang yang soleh. Orang soleh ni kan, kalau kata dia buat amal kebajikan, sembahyang 5 waktu sehari semalam, menunaikan sunat, menunaikan perkara-perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan sunat, memperbanyakkan perkara sunat, serta menjaga lisan perkataan lidah. Kan, bukan kita nak jaminkan dia sebab syurga tu kita tak. Tapi itulah orang tersebut mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi ajar sahabat, saya huraikan tentang makna dia hadis tersebut. Kalau kamu melakukan kewajipan, kamu melakukan perkara-perkara yang diwajibkan, kemudiannya lagi dikata kewajipan yang Allah Ta'ala fardu, kamu akan masuk di dalam syurga Allah. Tapi kalau kamu menambahkan ibadat-ibadat sunat, bermakna itu bonus bagi kamu. Kan, kamu berjihad, kamu melakukan itu dan sebagainya lagi, maka itu bonus bagi kamu. Kalau kamu buat kewajipan, hak wajib pun masuk dah syurga. Tapi ditambah dengan bonus-bonus tersebut, bermakna itu di antara akan kamu peroleh kebaikan yang banyak. Kemudian Nabi ajar, hati-hati dengan lidahmu. Kan, lidahmu. Sahabat tanya tadi, ya Rasulullah, buat ibadat sikit punya banyak, berjuang berjihad, tetapi dengan sebab lidah kita tak masuk syurga ke? Rasulullah kata, ya. Kan, dengan sebab lidah kita tidak akan masuk ke dalam syurga. Hati-hati. Kan, lidah. Bila lidah, hati. Hati penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit takabur, kan, penyakit tinggi diri, bangga diri dan sebagainya lagi. Ini penyakit. Bila ada penyakit ni, ini yang kadang menghalang kita daripada memperoleh syurga Allah. Kan, lidah. Sebab tu Nabi pesan, jaga lidah kamu. Baik. Kemudiannya lagi, kepujian. Dan suka olehmu dengan roh dan rehan tadi lah. Baginya yang demikian itu. Hingga sampai ia kepada langit. Sampai ia kepada langit. Malaikat seringkali mengucapkan kata-kata pujukan dan juga bagi sejuk hati seorang hamba sampai kepada langit. Maka dibukakan baginya pintu 7 petala langit hingga sampai kepada hadrat Allah. Kan, 7 petala langit, roh orang beriman ni dia naik, memacak naik. Dalam pada naik, memacak naik tu juga ditegur oleh makhluk-makhluk Allah, iaitu hidupan langit. Hidupan langit bukan seperti yang kita gambarkan, jin apa, alien, dah. Kan, makhluk-makhluk Allah, malaikat, para malaikat Allah. Baik, kemudiannya lagi sampai ke pintu langit, petala langit yang ke-7 hingga sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggi dia. Kan, bila sampai ke hadrat Allah Azza wa Jalla, bila bahasa hadrat ni kita terjemah, kehadapan. Tapi di sisi Allah disembahkan kepada Allah melalui kaifiatnya, wallahu ta'ala a'lam, kita tak tahu.
Kan, bukan kata berdiri Allah Ta'ala duduk sana, Allah kita duduk di sini. Maksudnya, kalau kita beranggapan macam tu, kita menyatakan Allah Ta'ala ni berjihad. Berjihad ni maksudnya ambil wang. Depan, belakang, kiri, kanan. Kan, dihadapkan di hadapan Allah. Wallahu Ta'ala a'lam bagaimana. Baik, dan jika ada ia orang tadi ni, orang yang kejahatan. Orang jahat. Kan, nampak? Mula-mula, bila roh diangkat tersebut, disebut puji-pujian kepada ia hingga langit. Dibuka setiap langit yang 7 tu ada pintu-pintu dia. Bermaknanya setiap pintu langit tersebut ada malaikat yang jaga, kemudian ada ketukan, kemudian dia akan tanya siapa? Si fulan bin si fulan. Oh, si fulan bin si fulan. Allah Ta'ala berselawat ke atas dia. Maksudnya berselawat ni apa? Iaitu Allah Ta'ala memberi kepada ia kerahmatan. Kan naik satu pintu langit. Langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, sampai langit yang ketujuh. Kan, dia lepas semua. Kan, dia lepas semua langit tersebut. Baik, orang kejahatan. Ya, sekiranya orang jahat, dikatakan baginya, malaikat, keluar olehmu hai nafsu yang jahat. Kan, dalam keadaan suara yang kuat. Pekikkan suara tersebut. Orang beriman tadi ni, orang soleh ni dalam suara yang lembut. Suara malaikat, faham-fahamlah. Kan? Bila malaikat keluarkan suara yang lembut, alhamdulillah. Tapi bila malaikat keluarkan suara yang kerah ini, seumpama halilintar. Kita duduk, saya terdengar halilintar yang kuat pun terangkat punggung. Terkejut. Kan? Duduk ramai-ramai. Ini duduk dalam kubur ataupun duduk seorang-seorang. Bagaimana keadaan dia? Baik, wahai jiwa nafsu yang jahat, yang ada ia di dalam jasad yang jahat. Jasad juga jahat. Baik, yang jahat, keluar olehmu pada hal kecelaan atas kamu. Keluar. Kan? Keluar olehmu di atas kecelaan kamu, kecelakaan kamu, kejahatan kamu yang kamu lakukan. Ini seruan daripada malaikat. Kan? Kalau setakat orang, mungkinlah nada dia ada nada kerah, ada nada kecil, ada nada biasa. Tapi bila kata suara malaikat ini, bila dia tarik je keluar, dia minta je keluar, itu pekikan yang cukup dahsyat, yang tak akan didengar oleh manusia lain. Kita duduk rumun orang mati. Dalam keadaan sakaratul maut, dia mendengar. Kan? Orang lain duduk tepi yang duduk mengajak kalimah syahadah tersebut tak akan dengar. Kan? Tak akan dengar. Kalau dengar je, ramai orang jadi baik. Ramai orang jadi baik. Dengar suara malaikat jerkah. Kan? Kita kalau dengar orang jerkah pun, kita dengan dia jumpa pun tak boleh nak tegur dah. Tambah kalau dengar malaikat pekik. Kan, pi rumah orang tu dengar malaikat pekik. Pi rumah orang dengar malaikat lembut. Pi rumah orang tu dengar malaikat pekik. Terus kita jadi baik. Tapi tak didengari oleh manusia yang lain. Melainkan haiwan-haiwan dan juga orang yang berada dalam sakaratul maut. Lebih lagi orang jahat. Baik kecelaan atas kamu dan suka olehmu dengan air yang panah. Kan? Hai orang jahat, keluar, hang ni jahat, orang jahat betul, hang ni dengan kata-kata yang tadilah. Kan? Kemudian lagi, hang ni buat jahat sebab hang suka air yang panah. Hang ni buat jahat sebab hang suka yang panah no. Hang ni suka hang buat jahat sebab air yang sangat sejuk lagi busuk. Kan? Air yang sangat sejuk lagi busuk. Kamu akan dapat air yang sejuk lagi busuk. Air hanyak yang akan kamu dapat. Hai jiwa yang jahat. Ungkapan tersebut tidak berhenti semasa ditariknya nama. Sampai bila? Maka sentiasa dikatakan baginya yang demikian itu. Perkataan-perkataan. Hai jiwa yang jahat, engkau ni jahat, engkau ni suka yang panah nu tu, hampa buat jahat, suka air sejuk, yang busuk nu. Perkataan itulah yang diulang-ulang. Baik, hingga keluar nyawanya, nyawa orang yang jahat ini. Kemudian dinaikkan dengan dia. Maksudnya naikkan dengan dia. Nyawa tadi malaikat bawa naik. Ada riwayat sewaktu mana dinaikkan nyawa tersebut, para penduduk bumi ini, para penduduk langit, mereka bertanya, siapa kesimpulan bisimpulan ni busuknya ia. Pakat duk seolahnya busuk. Siapa ni busuk nak amboi? Kan?
Mayat apa ni naik ni? Busuk nak ampun. Oh, simpulan bersimpulan. Oh, dia ni kan jahat. Kan? Itu yang dipopularkan di penduduk langit tersebut. Baik, kemudian dinaikkan dengan dia kepada langit. Maka dituntut buka pintu langit. Bila naik sampai ke pintu langit, maka ditutup. Malaikat ni pun kena minta izin. Tak ada, kalau tak ada orang kata apa, kroni, tak ada. Kan? Nabi nak naik Isra' pun tanya dulu. Siapa? Kan? Kita hari ni kalau ada kroni, laju je sampai. Tapi malaikat sungguh pun mereka kenal di antara satu dengan yang lain. Sifat kroni ni tak ada. Adik-adik hang ni, kawan lain, pok menakar ni belah pok menakar mak hang tu. Takkan tak boleh? Boleh sangatlah. Tapi malaikat bila nak naik ke satu pintu langit, mereka akan meminta kebenaran penjaga pintu langit. Padahal malaikat, dah aku pun tak kenal, tak boleh bagi ikut, naik kot. Kan tahap tu. Bila dituntut untuk buka pintu langit yang pertama pun baginya, maka dikatakan, siapa ini? Penjaga pintu langit ni tengok list dia, waiting list dia. Siapa dia ni? Nama sekian. Cek dulu. Maka dikatakan fulan. Nama dia sekian. Maka dikatakan baginya, tiada merhaban. Nama dia tak ada list nak naik ke langit tersebut. Tak ada. Kan? Tak ada. Jangan duk naik lah. Kan? Maka tiada merhaban. Tiada aku nak menyambut, mengalu-alukan nyawa roh orang yang jahat ini ke langit. Baik, tiada marhaban, tidak dialu-alukan dengan nafsu yang jahat. Yang ada ia di dalam jasad yang jahat. Kan? Bila nyawa juga jahat, maka jasad tersebut juga jahat. Kembali olehmu, kan? Tak payah naik, hang balik ke bumi. Hang balik ke bumi. Kan? Itu bahasa kita. Kan? Hang balik ke bumi. Kembali olehmu, maka tiada dibukakan segala pintu langit baginya. Pintu langit tidak akan dibuka kepada roh orang yang jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian digugurkan dia daripada langit. Kan? Digugur. Bila digugur ni seolahnya macam dijatuhkan lempak macam tu je. Kan? Kalau kata dia dibawa semula ke bumi, boleh kita kata dibawa baginya ke bumi. Hak tadi ni bukan dilambung, dibawa baginya ke langit. Kemudian digugurkan baginya ke bumi. Wallahu a'lam. Kan? Dahsyat bagaimana dibawa ke bumi, daripada langit ke bumi. Kan? Kemudian dijadikan dia kepada kuburnya. Maksudnya bila kata dijatuhkan ke bumi, terus kepada kuburnya. Baik, dan adalah Abu Hurairah. Maka hadis tersebut yang nak menceritakan perihal selepas seorang telah distabut nyawa tersebut, bagaimana kehidupan ia, didatangkan dengan hadis Ibnu Majah. Kemudian dibawa lagi hadis sebagai sokongan. Baik, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia apabila keluar roh orang yang mukmin, kan, walaupun lafaz yang berbeza tetapi maknanya tetap sama. Baik, roh orang yang mukmin, kemudian didapatkan dia oleh dua malaikat, dinaikkan oleh keduanya, maksudnya dibawa malaikat naik ke langit. Dibawa tadi digugurkan. Bila digugur ni ataupun dijatuhkan, itu cerita Arab. Baik, dengan dia dan berkata segala isi langit ini, diisi langit, penduduk langit. Kan, penduduk langit. Dan kita tak tahu. Kita hari ni bila kata terbayang penduduk langit, otak kita kalau tanya budak-budak, mereka kata alien. Mereka tak kata malaikat. Sebab apa? Kita ajak mereka tengok filem alien. Kan? Cuba kita ajar di setiap langit tersebut, di setiap bumi tersebut, makhluk yang paling ramai adalah malaikat Allah. Kan? Di bumi, di langit, maka di situnya para malaikat Allah. Baik, penduduk langit tersebut, ini ruh yang baik.
Penduduk langit kata, ini ruh yang baik. Datang ia daripada pihak bumi. Pihak bumi. Telah selawat Allah Ta'ala atasmu. Malaikat kata, kita nak faham makna dia. Bila satu ruh telah diangkat oleh malaikat, maka pakat bertanya pada malaikat, hai malaikat, ruh siapa yang engkau bawa ke langit? Maka malaikat memperkenalkan, ini ruh si Fulan bin si Fulan. Maka para penduduk langit di sana, mereka akan berkata, inilah ruh yang telah diberikan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselawatkan oleh Allah, dikurniakan maghfirah, dikurniakan kerahmatan, dikurniakan pujian. Kan, kami dengar Allah Ta'ala memuji ruh ini semasa ia di bumi. Tuan-tuan, kan, kita ingat kebaikan yang kita buat walaupun orang tidak melihat, tetapi telah dapat khabaran daripada para malaikat Allah. Bukan malaikat Allah ni bukan hanya kadar yang kita kenal, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Kan? Nak sebutnya jumlah malaikat terlalu ramai. Maka mereka kenal kita dengan kebaikan. Sebab itu jangan bersedih, jangan kita terlalu kecewa bila kebaikan kita tidak dihargai oleh manusia. Sebab pada pandangan manusia tak ada apa pun. Tapi yang nilai yang paling tinggi adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selawat Allah Ta'ala atasmu, malaikat kata, dan atas jasadmu. Maksudnya pujian adalah kami meramaikan jasadmu, yakni dengan ibadah. Kan, maka berjalan dengan dia kepada Tuhan dia. Para malaikat yang ramai-ramai kenal seseorang tersebut berdasarkan kepada ibadah. Kan, kami ramai. Malaikat Allah Ta'ala ni banyak. Kemudian malaikat Allah Ta'ala ni banyak dan kenal hamba Allah dengan sebab ibadat yang dia lakukan. Kan, sebab itulah di antara seorang manusia yang paling hebat di sisi Allah adalah dia bangun malam. Bangun malam, orang tak tahu tentang bangun ia di saat orang lain tidur, dia menangis dan merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia yang paling hebat. Kan? Manusia yang paling hebat. Baik, kemudian maka dikatakan berjalan oleh kamu dengan dia hingga kepada akhir ajalnya sampai. Maka para malaikat ni mengikut ia sampai kepada perjalanan yang terakhir di atas tersebut, kan. Baik, akhir ajalnya maknanya sampai tempat tuju dia. Orang naik langit ni sampai tempat tuju dia ke hadrat Allah. Mungkin sampai ke situ, kemudian mereka akan tinggal sempat sampai tujuan. Para malaikat makhluk Allah Ta'ala berjalan ramai mengikuti ia, kan. Baik, dan bahwasanya orang kafir apabila keluar rohnya, berkata ahli langit ini, ahli kafir ni termasuk ahli fujar, ahli fajir, orang yang jahat. Baik, berkata ahli langit, ini roh yang jahat yang datang ia daripada pihak bumi. Kan, roh ni datang pada pihak bumi, dia ni jahat, kan. Dan dikatakan berjalan oleh kamu dengan dia, kan, hingga kepada akhir ajalnya. Maka perkataan ni lah perkataan celah. Ni orang jahat, ni orang jahat, ni orang jahat. Jadi ni ikut perkataan yang baik sampai kepada atas pujian. Hak yang ni orang jahat ni, maka dikatakan hang ni orang jahat yang berasal daripada jasad yang jahat. Kan. Okey, maksudnya kata sampai ke tempat tuju dia. Mungkin sampai ke langit yang nak ketuk pintu langit yang pertama, mungkin sampai tang situ. Kan, lepas tu dia tak boleh naik sampai tang situ. Bila jasad nak naik, bermakna ungkapan celaan ini yang dibawa. Baik, berkata ahli langit, kan, ini kan roh yang jahat yang datang ia daripada pihak bumi, dan dikatakan berjalan oleh kamu dengan dia hingga kepada akhir ajalnya. Baik, maksudnya kejian
pada makhluk langit ni sampai kepada perjalanan dia. Sampai mungkin nak sampai tang langit, okey habis. Hak tadi ni pujian tersebut sampai kepada ajalnya, iaitu sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat daripada abrar, kan abrar bukan ror, sini rona pada abrar. Hadis marfu' bahwasanya orang yang mukmin, ni maksudnya dibawa datangkan lagi hadis untuk menyokong kan tentang perjalanan kehidupan seseorang tersebut sewaktu selepas sakaratul maut. Maka apabila hadir mati, datang akan dia malaikat dengan kain sutra kan. Mungkin dua riwayat tadi menceritakan apa kejadian sahaja, tapi mungkin secara detail ada riwayat yang menceritakan bagaimana permulaan dia. Sebab itu disebut oleh Imam Suyuti dalam kitabnya kan, mengembara ataupun alam barzakh tersebut, dia ada cerita tentang detail bagaimana seseorang yang berada dalam sakaratul maut itu. Baik, daripada hadis marfu', daripada marfu' bahwasanya orang mukmin apabila hadir mati, maksudnya mati datang, akan datang akan dia malaikat. Akan datang kepada ia malaikat dengan kain sutra. Orang mukmin yang baik, malaikat akan turun. Dalam riwayat ni mereka akan mengilingi orang tadi ni. Kan, malaikat pakat duk keliling. Kan? Kemudian datangnya malaikat cabut nyawa. Kan? Malaikat padanya ia membawa kain sutra, dalamnya kasturi. Maksudnya kain yang di dalamnya ada wangian kasturi. Kan? Allah Ta'ala datangkan kepada kita di bumi ni wangian kasturi. Wangi. Kan? Kita wangi ke Ustaz? Kita beli hak 10 rial. Bau macam-macam. Cuba kita beli hak mai. Wangi dia tu memang cukup hebat. Kan kasturi ni pula ada yang kat kijang dia tu. Kan apa dia punya kasturi, kijang dia punya kok ke apa. Tak tahu buluan dia pun simpan tu. Keluar dia macam cair tersebut wangi. Kan ada kasturi misk, ada kasturi abiyad, ada kasturi laban pun ada. Kan saya tak tahu proses macam mana. Kan macam-macam kalau kita kalau minyak wangi itu, kasturi ni memang di antara bauan yang cukup menarik. Baik, itu pun banyak pilihan. Kan Allah Ta'ala kemudiannya lagi bila sebut dengan kasturi ni, kasturi syurga. Kan bila sebut kasturi syurga ni, bau dia tersebut sejauh mata memandang. Kan kamu duduk berada di padang pasir tersebut, sejauh mana mata kamu boleh memandang, selagi itulah wangian dia tetap akan dapat. Kan? Ada yang kata 500 tahun perjalanan dia, bau kasturi syurga tetap dapat dihidu. Kan? Orang bila dapat bau ni, bau syurga ni, dia umpamakan bila dapat bau kasturi yang wangi syurga ni, kan, dapat bau sampai dia boleh lupa akan kesakitan dan kepedihan. Kan? Bukan pedih neraka dak lah, pedih dunia ni. Kalau dia terpijak poyok api ke, bau wangi tu mungkinlah kita kata. Kan? Nak sebutnya dahsyatnya wangi kasturi tersebut. Baik, didatangkan kepada kita dengan kain kapan lah. Kain kapan kita ni kain biasa aja. Kan, atas muka bumi ni. Tapi bila kata roh kita, orang yang soleh tadi ni, kain sutra. Kan, kain sutra. Kita atas muka bumi lagi tidak boleh pakai kain sutra. Melainkan ada qarinah, ada sebab. Mungkin dia tak boleh pakai baju biasa gatal. Bila pakai naik korak, maka dibolehkan untuk memakai sutra. Kalau ada sebab, tak ada sebab, tak boleh. Tapi pendek kata di antara nikmat selepas kematian, bahawa kita akan didatangkan dengan kain sutra. Ada di dalamnya kasturi dan perhimpunan raihan. Kan, macam-macam wangian. Kan, macam-macam wangian. Maka ditarikkan ruhnya seperti barang yang ditarikkan rambut daripada tepung ajin. Tepung ajin. Kan, tepung orang buat roti tu. Kan, maksudnya roh ditarik itu cukup mudah keluar. Kan, rambut dalam tepung. Kan, tepung tersebut ditarik mudah aja.
Itu perumpamaan roh orang yang soleh ini, Allah Ta'ala mudahkan baginya untuk keluar, lembut. Baik, pada tepuk ajin, dan dikatakan, hai nafsul mutmainnah, keluar olehmu hal keadaan redha engkau dan redakan daripada engkau, yakni engkau redha akan Allah. Kan? Maksudnya itu ungkapan dia. Hai jiwa, hang keluarlah. Sebenarnya dalam keadaan engkau redha, keadaan redha engkau. Redha engkau dan diredakan. Maksudnya engkau dalam keadaan engkau redha, dan juga dalam keadaan juga redha kepada engkau, dan Allah Ta'ala tidak akan mendatangkan kemurkaan. Tidak akan mendatangkan kemurkaan kepada kamu. Redakan Allah, redha akan Allah. Dan Allah Ta'ala redha akan dikau. Maksudnya Allah Ta'ala redha lah. Kita redha Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga redha akan kita. Baik, redha akan dikau kepada roh, yakni kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni apa? Kita akan mendapat rahmat atas roh tersebutlah yang Allah Ta'ala redha, dan dia juga redha. Dan kurnianya, dan karamatnya, kemuliaannya, kan, karamatnya. Maka apabila keluar rohnya, dihantarkan dia atas demikian tersebut kasturi. Kasturi dan raihan, wangi-wangian. Kemudian dibungkuskan kain sutra, kan. Maksudnya roh tersebut, kan, bukan jasad, roh. Bila roh tersebut dipanggil oleh malaikat keluar dalam keadaan nada yang lembut, dalam keadaan cabut yang lembut, maka roh tersebut dipegang oleh malaikat, kemudian diletakkan di dalam kain yang berwarna putih, yang di dalamnya ada bau kasturi dan juga rehan. Diletakkan roh, kan. Roh tersebut kita tak tahu bentuk dia macam mana, tak tahu. Allah Ta'ala a'lam. Bentuk dia macam mana tak tahu, kan. Tapi ada yang diceritakan bahawa roh ini bentuk cahaya. Bila dia masuk ke dalam jasad, cahaya itu akan orang kata memancarkan. Sebab tu segala tangan kaki kita ni ada, kan. Itu Allah Ta'ala. Itu ada di antara pandangan ulama yang menyebut tentang bagaimana bentuk roh itu sendiri, kan. Tapi tak apalah, benda tak penting. Roh tu diangkat, diletakkan di dalam kain yang berwarna putih, kemudian dibungkus, kan. Kain sutra lah. Baik, dibungkus atasnya kain sutra. Kain sutra, dan dibawa dengan dia kepada aliyin, syurga yang paling tinggi, kan. Yakni syurga yang tinggi, dan bahawa seorang yang paling tinggi. Tadilah bila bubuh malaikat, bubuh semua ni dikelilingi oleh malaikat balut, dan malaikat naik ke atas syurga, diletakkan nama dia. Naik tu bukan sebab apa, cuma nak letakkan nama dia ni ada di kalangan ahli syurga, kemudian dikembalikan semula ke kubur nanti, kan. Jadi kalau kita pun rasa duduk atas dah seronok dah, masuk kubur pun rasa okey dah, kan. Alhamdulillah dah. Itu di antara ganjaran orang di antara orang-orang yang soleh. Baik, syurga, kemudian kepada aliyin diletakkan ni atas tu. Sebab apa? Sebab untuk meletakkan nama ia, orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, kemudian roh tersebut akan dikembalikan ke kubur. Itu roh tersebut kembali kepada jasad dia untuk soal jawab malaikat. Baik, yang tinggi. Dan bahwasanya orang kafir, orang kafir apabila hadir mati, maksudnya bila mereka nak mati, datang akan dia malaikat dengan kain mandil. Kain mandil ni kain biasa ya. Kain hak kita, kain basuh tangan, kain sapu tangan, hak duk lak peluh, hak duk lak ketiak. Macam tu bukan kain sutra, kan. Kain mandil. Kain tu basuh apa orang tahu apa, kain biasa aja. Ada riwayat menyatakan kain yang berwarna hitam, kan. Orang soleh tadi kain putih. Orang yang jahat, orang kafir, kain hitam. Iaitu kerja malaikat, kita jangan duk buat. Jangan duk buat dia ni sembahyang tak pernah, kaki ketum, kaki dadah, kaki zina, kaki arak, kain hitam. Kan kita pilih orang tu tak boleh, tuan. Hak itu biar kerja malaikat, kan, malaikat. Baik, kemudiannya lagi orang kafir ni
Kan? Maka kain tersebut kain mendil yang ada padanya bara api. Dah setak dah bara api. Kan? Macam kita letakkan kain, kemudian kita letakkan bara api. Bukan bara api lemang, bara api neraka tuan-tuan. Bara api lemang boleh lagi kita tenyih badan, tapi bara api neraka tak ada dah. Baik, keluar olehmu mendil yang ada padanya bara api, maka ditanggalkan rohnya sebagai tanggal yang sangat. Bahasa dia sangat ni apalah, keras. Malaikat jerkah. Kan? Ada riwayat, kalau kita baca riwayat bagaimana keadaan orang kafir, orang yang fujar ni tuan-tuan, malaikat ni terpaksa duduk di atas dia untuk tarik nyawa. Nabi kata sekiranya malaikat tak duduk di atas dia, dalam dialog di antara malaikat Maut dengan Nabi SAW dan riwayat, kalau tak duduk ni, nescaya bila tarik rentak, jasad mereka ni akan melambung setinggi langit. Kan? Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat di antara sakaratul maut bagi orang-orang jahat dan orang-orang yang orang kafir ini. Baik, maka datang akan dia malaikat dengan kemah tadi sangat, dan dikatakan hai nafsu yang jahat. Maksudnya tanggal yang sangat. Maksudnya tanggal yang sangat ni sangat keras. Kan? Yang sangat, tanggal yang sangat. Sangat ni pendek katanya perkataan berganda. Kan? Bila kata masin, masin Q, kan? Manih belecah, masam bawang tak tahu. Jenis itulah umpama dia. Yang sangat, tanggal yang sangat. Maksud tanggal itu tanggal dah, tapi yang sangat. Baik, dikatakan hai nafsu yang jahat, keluar olehmu padahal keluar olehmu padahal murka, lagi dimurkakan atas engkau. Hang keluar wahai roh yang jahat, sesungguhnya engkau ni dimurkai, lagi dimurka atas engkau kepada kehinaan dan azab Allah Ta'ala. Dia kata hang keluar jiwa yang jahat, jasad yang jahat, sesungguhnya hang pun tak redha kepada Allah, Allah Ta'ala lagi akan tak redha kepada engkau, dan engkau ni berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia dimurkakan atas engkau kepada kehinaan dan azab Allah Ta'ala. Maka apabila keluar rohnya, dihantar akan dia atas demikian bara api itu. Maksudnya diletakkan dia atas kain mendil tersebut, di atas bara api tersebut, kemudian dibungkus. Kan? Kain mendil kemudian dibawa dengan dia kepada sijin. Kan? Sijin ni maksudnya neraka. Neraka lah. Sijin. Namanya diletakkan di kalangan penduduk sijin. Tadi Iliyin tadi ni letak nama, tempah nama aja. Sijin ini nak letak nama sebagai ahli neraka, dibawa kepada sijin. Dan kata Wahab bin Munabbih, bahwasanya bagi Allah Ta'ala suatu dusun pada langit yang ketujuh, baydha, perhimpunan padanya arwah segala mukmin. Kan, jadi kita berhenti tang mana? Kita sambung sikit lah, berhenti sikit bawah ni, 2 baris ni lah. Baik, dalam satu riwayat Wahab bin Munabbih, bahwasanya bagi Allah Ta'ala suatu dusun pada langit yang ketujuh. Ada dusun pada langit yang ketujuh. Baydha, ketujuh, namanya Baydha. Di langit yang ketujuh, kita hari ni, kita bila langit kita bulat, kan, kita tunjuk langit yang ketujuh. Orang bulat, mungkin negara China bulat di peta bawah tu, mereka pun tunjuk bawah tu juga. Faham? Tadi di mana atasnya? Maksudnya alam Allah Ta'ala ni cukup unik, cukup hebat, besar. Kalau kita tunjuk atas, peta kan bulat. Kita mungkin Malaysia duduk di sini. Jepun ke negara apa duduk di sini. Kan itu Australia duduk di sini. Mungkin Amerika duduk, pakai duduk tunjuk. Bila duduk ni pakai tunjuk atas. Kan bumi kita bulat. Amerika pun macam kita juga tunjuk di atas juga. Jadi pendek kata Allah Ta'ala ni bukan berada di atas. Tunjuk di atas sebagai kemuliaan dan juga kehebatan dan kebesaran Allah, ciptaan Allah. Baik, di langit yang ketujuh tersebut, wallahu a'lam. Di mana wallahu a'lam, Baydha, namanya Baydha.
Baik di situ perhimpunan padanya arwah segala mukmin. Maka apabila mati orang yang mati daripada ahli dunia, maka mendapat tahu akan dia oleh arwah kan di kampung Baydha tersebutlah perhimpunan roh-roh orang mukmin. Kan? Bila kata ada orang mati, mendapat akan dia oleh segala arwah, maka bila kata dia mati, dia dimasukkan di tempat perhimpunan Baydha tersebut, maka roh-roh hak mati ini kan akan bertanya padanya arwah segala mukmin. Maka apabila mati orang mati daripada ahli dunia, maka mendapat akan dia oleh segala oleh segala arwah. Hak tadi ni orang yang berada di Baydha tersebut, mereka akan jumpa dengan orang yang baru mati ni, kan? Maka bertanya mereka itu akan dia daripada segala khabar dunia, seperti bertanya oleh ghalib ahlinya, kan? Maksudnya bila orang mukmin yang mati, ada satu tempat namanya Baydha. Di situ dihimpunkan segala roh-roh orang mukmin. Bila ada orang dunia ni mati, dia pun akan diletakkan di situ, dan juga orang mukmin ni akan bertanya macam mana dunia lah ni, apa perintah apa, habis korang macam tu lah, kan? Lalu ni Covid macam mana, nampak situasi ditanya kan? Lepas tu pula ditanya pula seperti ditanya ahli dunia, kan? Ditanya yang seperti bertanya oleh ghalib, yang selalunya duk tanya ahlinya apabila datang ia pada safarnya kepada mereka itu, kan? Contoh, kan, dia pergi mana-mana, bila dia balik kampung orang pakat tanya macam mana tempat hang okey kan? Nampak? Itu yang nak disebutkan maksud kitab ni, kan? Maksudnya perkampungan Baydha, bila seorang baru mati pakat duk berumun tanya, oi macam mana dunia lah, Malaysia siapa perintah lah, PRU bila, habis korang macam tu lah. Ahli keluarga aku macam mana, hang duk kampung mana, hang duk Johor kan, kampung apa? Tanya akan perihal dunia, kan? Seperti mana orang yang bermusafir balik ke kampung dia, orang akan tanya, hang pergi mana? Amerika. Macam mana Amerika okey lah? Nampak? Itu yang dikatakan ghalibnya yang pada safarnya kepada mereka itu, kan? Maksudnya diceritakan ada satu alam, nama perkampungan dusun tersebut Baydha. Di situ dihimpunkan roh-roh orang mukmin, dan juga bila ada orang mukmin yang baru sampai, mereka akan dapatkan tanya perihal dunia. Kemudian pengarang kitab ni pun kata sama seperti orang yang musafir, bila dia balik kepada ahlinya, nescaya orang akan tanya macam mana musafir kamu, macam mana perjalanan kamu. Itu di antara adalah. Baik, kita berhenti tang situ. Jadi insya-Allah tuan, mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dapat ni sebagai satu manfaat dan peringatan kepada kita, kan, tentang perjalanan hidup kita ni, kan, kita akan menempuh kematian dan kita akan menempuh alam-alam yang seperti yang kita baca ni, kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jadi panduan, kekuatan kepada kita untuk memperbanyakkan melakukan amalan-amalan soleh, dan seterusnya bersemangat untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.